Baiklah saudara, kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus mengenai pengambil alihan semula pelabuhan Bintulu. Jadi untuk perbincangannya kita bersama Vanessa di sana. Silakan Vi. Ya, Miza. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD telah ditugaskan untuk mengetuai rundingan bersama Kementerian Pengangkutan di Putrajaya berkenaan hasrat Kerajaan Sarawak untuk mengambil alih semula Pelabuhan Bintulu. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugahbas yang juga Menteri MIPD berkata, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng telah memberikan arahan berkenaan semasa mesyuarat bulanan Kabinet semalam. Dato' Ahmad Douglas memberitahu ia bukan tugas kecil kerana ketika ini Sarawak juga mempunyai pelabuhan sama laju di Bintulu. Katanya Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari hanya mahu satu pelabuhan sahaja di Bintulu. Justru kementerian akan meneliti ordinan lembaga-lembaga pelabuhan 1961 serta berharap rang undang-undang dapat dibentangkan di persidangan Dewan Undangan Negeri menjelang penghujung tahun ini. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Rawat Mahkamah Tahun Baharu Cina MIPD di Kuching. Dato' Ahmad Douglas memberitahu hasrat Sarawak untuk mengambil alih semula pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan bertujuan menjadikannya sebahagian daripada kluster pelabuhan negeri yang akan dikawal selia di bawah pihak berkuasa pelabuhan pusat. Dalam pada itu, timbalan Premier itu berkata, satu lagi tugas besar MIPD ialah menghasilkan Pelan Induk Pelabuhan Sarawak. Kajian itu bertujuan untuk menambah baik dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan pelabuhan, keselamatan pelabuhan melalui pemasangan sistem pengurusan trafik kapal, kemudahan aids to navigation, kren kerja-kerja pengorekan dan meneroka peluang perniagaan baharu. Kerajaan memperuntukkan sejumlah RM4 juta untuk tujuan itu yang bermula dengan Lembaga Pelabuhan Miri. Peningkatan hasil pendapatan yang diperolehi Sarawak tahun lepas membolehkan ia dikongsi kepada rakyat di negeri ini. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuihian berkata, ini turut dibuktikan dengan melanjutkan diskaun bil elektrik menerusi bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS sebanyak 5 hingga 25% bagi 6 bulan pertama tahun ini bagi pengguna domestik, komersial dan industri. Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan kadar tarif elektrik di Sarawak juga lebih murah jika dibandingkan negara luar seperti London dan Singapura. Sarawak kerajaan Sarawak ada pakai duit baru boleh berkongsi. Itu electricity bill baru boleh kasih terus diskaun. Mana negeri lain ada. Itu kita tahu satu unit electricity di London berapa? 40 pence RM2. Sarawak 25 sen kasih diskaun lagi. Ujarnya prestasi hasil kewangan tahun 2022 Sarawak menyaksikan peningkatan sebanyak 65% berbanding tahun 2018 dengan jumlah pendapatan sebanyak RM7 bilion. Justru itu jelas Datuk Dr. Sim dengan adanya pemberian diskaun bil tersebut ianya akan membantu rakyat dan komuniti perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi dan mengurangkan kos sara hidup serta kos perniagaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Sibu di Dewan Suara Sibu. Dalam pada itu, beliau berkata perpaduan antara masyarakat di Sarawak harus dikekalkan dalam memastikan keharmonian antara kaum terus terjaga. Katanya sambutan Tahun Baharu Cina merupakan perayaan yang penting masyarakat Cina dan ia merupakan peluang kepada anak tempatan untuk balik ke kampung halaman setelah hampir 2 tahun perayaan itu tidak dapat disambut secara besar-besaran. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti menyambut baik pengumuman mengenai pakej perpaduan jalur lebar tetap yang diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil baru-baru ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam satu kenyataan ringkas berkata ia merupakan satu berita baik kerana menawarkan perkhidmatan jalur lebar pada harga yang lebih murah kepada golongan miskin dan rentan B40, orang kurang upaya dan warga emas.
Dato' Sri Fatimah menambah langkah ini menepati prinsip equity dan menyeru golongan berkenaan supaya tidak melepaskan peluang tawaran murah perkhidmatan tersebut. Beliau dalam pada itu menyatakan ada rakyat yang akan terlepas daripada mendapat faedah pakej terbabit disebabkan kawasan tertentu di luar bandar yang belum mempunyai liputan internet. Fahmi menerusi kenyataannya semalam memaklumkan pakej perpaduan jalur lebar tetap menawarkan perkhidmatan dengan kelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had yang berharga hanya RM69 sebulan. Pakej tersebut akan mula ditawarkan bulan depan dengan kontrak langganan selama 24 bulan. Kerajaan Sarawak dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda akan mewujudkan satu jawatan kuasa bertindak bersama bagi melihat cara terbaik untuk Felda menguruskan aset-aset miliknya di Sarawak. Pengurusi Felda Tan Sri Idris Jusoh berkata, penubuhan jawatan kuasa tersebut dicadangkan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dalam pertemuan semasa sesi kunjungan hormat di Kuching hari ini. Merasa amat sukacita. Menurut Tan Sri Idris Jusoh, jawatan kuasa itu akan meneliti dan membincangkan tentang peranan Felda di Sarawak bagi membolehkan Felda melangkah ke hadapan menjadi lebih baik dan mudah diselaras di Sarawak. Bercakap kepada media selepas kunjungan hormat tersebut, Tan Sri Idris memaklumkan untuk jawatan kuasa berkenaan Felda akan diletakkan di bawah timbalan pengarah besar, manakala bagi Kerajaan Sarawak ia akan diselaras oleh pengarah unit perancang ekonomi Lester Matthew. Saya merasa amat sukacita kerana Yang Amat Berhormat Tan Sri Premier memberi satu way forward yang positif lah tentang kerjasama tersebut. Kata be fair to everybody lah. Kita pun nak be fair to pendokor-pendokor Felda yang ramai itu 100,000 lebih itu, dan kita juga have to be fair to the Sarawak government. Very good meeting. I'm very happy. Dalam pada itu ditanya jika ada perancangan untuk membuat comeback bagi Felda United FC, Tan Sri Idris berkata tiada perancangan ke arah itu untuk masa ini kerana Felda yang kini dalam proses rasionalisasi mempunyai perkara besar yang masih belum diselesaikan dan perlu menumpukan perhatian kepada isu-isu berkenaan. Tentang kerjasama tersebut. Perpaduan antara kaum menjadi kunci keharmonian dan kemakmuran yang dikecapi oleh masyarakat majmuk di Sarawak sejak sekian lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul, Safi'i Ahmad menjelaskan keharmonian tersebut perlu dikekalkan untuk menjadikan Sarawak contoh terbaik dalam perpaduan antara kaum di negara ini. Syafi'i Ahmad berkata semangat toleransi masyarakat berbilang kaum di negeri ini dengan terutama meraihkan perayaan kaum lain harus diteruskan bagi menyelahkan lagi perpaduan masyarakat di Sarawak. Bercakap semasa merasmikan Pesta Angpau 2023 daerah Darul baru-baru ini, beliau teruja melihat kehadiran pelbagai masyarakat yang ada di Darul terutama meraihkan perayaan kaum Cina itu. Dalam pada itu, beliau memberitahu Darul akan mengalami perubahan dalam tempoh 5 tahun apabila pelbagai projek berimpak tinggi yang sedang dan akan dilaksanakan siap sepenuhnya. Antara projek yang sedang dilaksanakan adalah Jambatan Muara Lasa, Pasar Tani Darul, Pusat Sumber Digital Darul, Darul Waterfront dan bangunan kedai baharu. Sementara itu, pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Sungai Serban Darul, Syafi'i menyempurnakan perasmian projek transformasi luar bandar RCP bina baru jeti Gereja Sungai Serban bernilai RM100,000 dan Balai Raya Sungai Serban bernilai RM180,000. Beliau menambah rumah panjang Serban juga bakal menikmati pembangunan seperti projek bekalan elektrik 24 jam yang sedang giat dilaksanakan. Jelasnya bagi usaha untuk menyambung jalan raya ke kawasan itu juga akan diusahakan bagi memberi keselesaan kepada penduduk setempat. Malah katanya penduduk di kawasan itu juga telah menikmati bekalan air menerusi projek bekalan air alternatif Sarawak Sawas yang siap dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Sehubungan itu, Syafi'i menekankan pentingnya kerjasama penduduk bagi memastikan kawasan Serban menerima pembangunan secara berterusan. Sebanyak 153 tapak niaga disediakan oleh Majlis Daerah Limbang MDL untuk peniaga sepanjang bulan Ramadan tahun ini melibatkan 2 lokasi. Wali Kota MDL Kaunselor Sufian Mohad berkata bilangan tapak niaga itu bertambah berbanding tahun sebelumnya yang hanya menyediakan sekitar 130 tapak.
Menurut Kaunsil Sufian, sebanyak 6 kategori jualan bazar iaitu makanan bermasak, panggang, kuih muih, minuman, kek dan biskut serta kain dan baju. Di mana pada tahun ini kita akan menyediakan semua kanopi, kita akan menyediakan juga dari segi sinki untuk memudahkan para peniaga membersih dan juga mencuci pinggan mangkuk yang mereka gunakan. Begitu juga dari segi electricity pun kita akan sediakan, dan kemudian ini memang kita sediakan secara penuh pada kali ini, walaupun di peringkat Magisterial Limbang tidak mencukupi untuk menyediakan dari segi peruntukan, tapi walaupun di peringkat kita pemimpin-pemimpin tempatan Yang Berhormat sendiri telah pun membantu Magisterial Limbang untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik bagi aktiviti Bazar Ramadan pada tahun ini. Kaunsil Sufian memberitahu bazar Ramadan tersebut akan beroperasi di Lot 777 dan berhadapan dengan Bank Rakyat. Beliau memberitahu demikian di pejabatnya di Limbang. Tambahnya, bagi mereka yang berhasrat untuk berniaga boleh mendapatkan borang di kaunter MDL, dan bagi mereka yang menjalankan jualan secara berpusat di kampung-kampung atau secara individu di hadapan rumah perlu mendapatkan permit daripada pihak MDL. Mengulas lanjut mengenai kesesakan lalu lintas yang berkemungkinan berlaku di tapak bazar Ramadan kelak, beliau berkata MDL akan bekerjasama dengan polis dan rela. Katanya selain itu pengunjung dinasihatkan untuk meletak kenderaan bertingkat di Limbang Plaza dan berkongsi kereta apabila ke Bazar Ramadan. Seramai 43 orang dari 6 buah kampung menerima insentif khas daripada sebuah syarikat pengekstrak pasir di Kuching. Mereka merupakan yang hilang sumber pendapatan kesan daripada aktiviti pengorekan pasir di sungai berhampiran kampung mereka. 6 buah kampung terbabit ialah Kampung Segedup, Kampung Paruh, Kampung Sungai Maung, Kampung Sandong, Kampung Rantau Panjang dan Kampung Sejijak. Inisiatif berkenaan melibatkan dana berjumlah RM25,800. Timbalan Pengarah Pengurusan Jabatan Tanah dan Servis Sarawak Awang Zamhari, Awang Mahmud berkata, ia merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR kepada mana-mana syarikat pengekstrakan pasir seperti yang telah diwartakan kerajaan negeri sebelum ini. Inisiatif tersebut dikenalkan mewajibkan syarikat-syarikat yang mendapat lesen mengekstrak pasir untuk memberikan sumbangan kepada pihak yang terkesan dari aktiviti pengorekan. Beliau menjelaskan pada majlis sumbangan insentif terbabit di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Ya, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.